Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak share sikit tentang uh, persaraan, tentang bukan risiko lah, tapi tentang kenapa 70% pesara yang bersara, 67% dia hidup miskin atau terpaksa bekerja semula. Sedangkan ada lagi 3% yang dia orang kata selesa, tak perlu orang kata bekerja semula sebab simpanan KWSP dia cukup. Sebab ni data ni berdasarkan data KWSP. So kita tahu 3% tu mungkin gaji dia memang tinggi. So tak ramai sebenarnya pekerja swasta yang mencarum dalam KWSP gaji dia lebih daripada 10,000 kan. Sikit saja. Saya dulu kerja production manager pun dalam 5-6,000 range macam tu kan. So kalau kita ni kerja sampai umur 60 pun kita takkan dapat masuk dalam kategori 3%, kita akan masuk dalam kategori 67%, kita akan hidup miskin. So kita kena buat something sesuatu lah. Kalau kita tak masuk dalam kategori 67%, kita masuk dalam kategori 30% yang meninggal awal. Meninggal orang kata sebelum bersara lah, sebelum umur 60 tu. So kita ambil dulu takaful sebab kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Tapi pada masa yang sama, kita juga buat long term savings investment dalam PRS, Private Retirement Scheme. Dan salah satu cheat code, selalu orang guna dalam game, cheat code ni. Macam mana kita nak tipu, kan? Ialah dengan tidak ikut majority. Apa itu yang tidak ikut majority? Sebab kalau kita ikut majority, memang kita peluang besar dia fail. Sebab 67% fail. 67 orang fail, kenapa kita nak ikut benda yang sama? Kan, kenapa kita perlu bersara umur 60? Kita bersaralah umur awal sikit, umur 40. Umur 50, 10 tahun lebih awal. So, macam mana kita nak buat? So, cheat code dia ialah bersara awal. Tapi nak bersara awal ni perlukan perancangan lah. Kan, perancangan dia termasuklah, kalau boleh, kita start dengan mulakan skills buat kerja tambahan. Kita hustle. You nak jadi apa saja pun boleh. Nak jadi real estate negotiator, you nak jadi agent insurance, you nak jadi agent takaful, you nak jadi pakar perancang harta Islam, you nak jadi dropship mamasab, you nak jual kowe, apa saja yang boleh datangkan income, you belajar. Kan, you try. Mungkin tu sesuai dengan jiwa you. Saya dah try banyak. Saya dah try join kuku, kowe kan. Saya pun banyak juga sebelum-sebelum ni terlibat dengan jual baja kan. Tapi jiwa saya lebih kepada perancangan harta Islam. So saya nak bagi tahu kita perlu berubah daripada ikut yang normal, kebiasaan. Sebab kalau ikut kebiasaan kita akan fail. So kita kena orang kata bersara awal. Kalau nak bersara awal, so sebelum bersara kita kena apa? Tutup hutang. Kita pastikan kita ada takaful yang lengkap. Ambil medical card. Saya sendiri ada medical card. Kan? Okay, kita ada orang kata takaful as perlindungan, ada manfaat kematian. You nak buat hibah, you boleh lantik wasi untuk tolong bayar hutang. You tulis wasiat. Saya dah tulis wasiat. Okay. Itu langkah pertama dari segi documentation. Sekarang saya memang tak bekerja makan gaji. Kerja saya adalah bagi nasihat tentang bagaimana nak merancang harta. Harta tu termasuklah harta seperti membeli rumah, merancang hutang, menguruskan hutang dan juga investment, bagaimana nak menguruskan kewangan. So saya taklah orang kata cerita cara-cara nak buat duit kan. Buat duit ni kita kena kerja. Kita kena menjual, kita kena orang kata buat part time, tambahan. So tapi kita nak cerita tentang cara-cara mengurus kekayaan. Sebab bila you menguruskan kekayaan, you tak ada hutang, you boleh dengan mudah untuk bersara awal. So dalam tempoh ni you kena invest dalam diri sendiri dulu. Kan, you cari bisnes yang sesuai, yang mana you boleh buat side income. Kan, you boleh belajar. Walaupun you gagal, kalau katalah you masuk dalam property, you jadi rent, you gagal. Tapi you ada ilmu property. You jadi agent takaful, you gagal. Tapi you ada ilmu takaful. Kan, so ilmu tu dia tak luput. You jadi ambil cute
you jadi unit trust consultant. So you ada ilmu. So benda-benda ni semua boleh bantu untuk you buat decision untuk wealth, untuk urus sendiri you punya harta, kan? Sebab kita tahu harta kita ada hartanah dan juga kewangan, kan? You buatlah apa yang you rasa sesuai dengan jiwa you. You nak jadi agent public gold ke apa, tapi pastikan hutang you boleh dirancang. So dia punya keyword dia, you kena kurangkan hutang, naikkan investment. Kurangkan hutang, naikkan investment. Sebab takaful tu dia hanya protection saja, kan? Kalau kita main bola pun kita nak penjaga gol, dia jaga gol saja. Kita tak harap penjaga gol tu pergi naik atas skor, walaupun kadang-kadang ada keadaan di mana penjaga gol naik dan skor, tapi kita tak harap penjaga gol kita naik untuk skor. Kita harap ada 10 orang di atas padang tu, dia orang sama-sama bila pergi, of course lah kita nak kita punya attacking striker kita pergi skor. Tapi kalau kata attacking striker tak boleh skor pun, midfielder boleh skor pun, fullback kita boleh skor pun, itu alhamdulillah, kan. Jadi kita kena rancang. Sebab tu investment ni kita kena diversify. Kita tak boleh harap yang paling atas, yang paling orang kata high risk to score, kadang-kadang mungkin dia rugi. Mungkin yang bawah ni dia yang score, sebab kita perlu score untuk menang. So kena faham benda ni orang kata penting. Sebab saya tengok ramai pesara sekarang dia tak ada duit. KWSP dia, apa dia buat dengan KWSP? Dia tambah rumah. Maksud dia renovate rumah. Saya tak faham. Dia tak ada pendapatan tapi dia renovate rumah, sekarang dia tak cukup duit, kan? Ramai yang telefon saya. Sebab saya nak cakap, saya ni walaupun saya ada letak nama situ pakar tutup hutang, tapi saya bukanlah alung. Saya tak bagi pinjaman, saya tolong uruskan hutang. Maksud dia, saya tengok pada dia, saya akan recommendation. Okey, sekarang ni kena pergi AKPK, pergilah AKPK. Kalau sekarang ni you still boleh buat refinance, you boleh guna LPPSA, you boleh still guna personal loan untuk buat ni, then apa you perlu buat? Mungkin you perlu buat snowball, kan? Atau you boleh invest dalam instrumen ni dan dapatkan cashback tiap-tiap bulan, so you boleh offset hutang tu, so tak kacau gaji. Macam tu. Itu yang saya buat, kan? Tapi kena faham lah, kan? Saya bukannya alung, kan? Alung tu dia nak tolong. Macam saya penasihat, saya minta upah. Macam alung dia nak tolong. Pergilah, kalau nak minta pinjaman, pergilah kepada alung ataupun bank atau koperasi. Tapi saya tak bagi pinjaman, saya bagi nasihat bagaimana nak menguruskan hutang. Lepas kita dah boleh uruskan hutang, kita boleh, orang kata side income yang kita tu, kita boleh agresif. Kita kena agresif, simpan, savings, invest. So you kena tengok. Sebab 4 hingga 6% ni dia kira savings. So ASB dia dah tak masuk dalam investment, dia kategori savings, masuk tabung haji. So kalau boleh, you jangan letak dekat fixed deposit, sebab fixed deposit ni terlampau rendah. Sebab OPR kita, bank negara dah turunkan. So dia punya fixed deposit memang rendah, kan? 1% je. So you kalau tengok kita punya inflation dah sampai 4.7%. So you kena out lagi, kan? Saving tu penting untuk emergency, tapi kita nak, orang kata, compounding tu yang penting. Sebab power of compounding ni yang akan bantu kita. Next, kita kena bina lebih banyak aset, orang kata accumulate lebih banyak aset untuk passive income. So bila passive income kita banyak, itu yang akan bagi kita lebih bullet ataupun lebih cash flow. Sebab kita kena faham, walaupun kita ni berniaga, kan, perniagaan kita tu, kita kena pastikan ada cash flow yang masuk. Sebab perniagaan ni kadang-kadang ada perniagaan dia rugi, untung, rugi, untung, rugi. Tapi bila kita ada satu passive income, dia boleh tampung keadaan tu. Lepas tu kita nak capital to preserve. Maksud dia modal tu tak lari, tak hilang. Dia kekal, kan? So sebab tu saya, alhamdulillah, saya dah duduk dalam industri ni 4 tahun. Saya dulu sebelum tu 8 tahun saya join sebagai agent insurance di Prudential. Tapi orang kata jiwa saya lebih kepada, orang kata, menyelesaikan masalah. Saya ni bukan nak menjual sangat. Saya ni
tak pandai menjual pun sebab saya seorang engineer kan. Saya seorang engineer yang balik dari Jepun. So menjual tu bukan salah satu kebolehan saya lah. Komunikasi saya pun tak baik kan. Tapi saya ada kebolehan untuk berfikir menyelesaikan masalah. Sebab masalah banyak di tempat kerja dulu adalah engineering problem. So banyak kan kita buat Kaizen A, B, C. A tu appearance kan. B tu dia punya orang kata teori. C tu execution dia kan. Apa result dia repeat balik. Sama juga dalam kewangan ni dia lebih kurang macam engineering jugalah kalau kita tengok kan. So dia ada problem dia. Problem dia macam harta pusaka 90 bilion. Hampir kebanyakan majoriti orang Melayu terbeku. Kenapa? Kenapa urusan dia tak begini? Kita yang tak bersedia. Kita tak tahu. So ada banyak instrumen. So banyak instrumen tu yang kita tak nak ambil tahu. So kita fikir waris boleh tolong uruskan. Tapi waris pun tak mampu nak uruskan. Sebab apa? Sebab kita tak ambil tahu kan. Nak turun milik tu dia ada proses-proses dia kan. Dia ada nilaian dia. Kalau harta lebih 2 juta dia lagi rumit. Kalau pergi pejabat mentadbir dia kena ada prosedur-prosedur dia. Ada yang boleh settle, ada yang tak boleh settle. So kita selagi kita hidup kita rancang siap-siap lah supaya masalah-masalah ni tak berlaku. Begitu juga bila berlaku orang kata sakit kritikal kan, 56% daripada claim sakit kritikal tu disebabkan kanser. So kita tahu okey benda ni memang penting kan, sebab 1/4 daripada Malaysian lebih kurang 20%, 25% kita memang akan kena kanser. So kita kena ada peringatan lah kan. Kita tak minta mati ke TPD kena kanser, tapi kita ada peringatan lah kan. Benda 3 ni kita kena ingat. And then medical card ni bukan untuk kita tapi nak bayar bil hospital. So bil hospital pun kita kena consider lah juga. Tak semestinya saya pun ambil orang kata medical card sejak daripada kerja tahun 2001 lagi saya kerja, saya dah ada medical card. Tapi sekali pun tak pernah guna. Tapi bukan makna kita ada medical card kita kena guna kan. Maksud dia kita ada persediaan kan. Sebab once kalau kita tak guna sekarang pun, in the end bila kita tua kita pasti akan guna. Bila tua maintenance lagi tinggi. Tapi yang penting ialah kita punya income. Income kita akan hilang bila kita hilang kerja ataupun kata bersara. So nak elakkan daripada sini kita buatlah side income kan. 1-2 yang kita rasa kita suka kan. Yang kita suka supaya kita boleh orang kata bina. Benda tu perniagaan ni kita tak boleh bina dalam masa setahun. Dia ambil masa 3 hingga 5 tahun untuk ROC, return of capital kan. Tambah kalau perniagaan yang mula-mula kita buat dropship, ejen takaful ataupun unit trust consultant, kebanyakan dia tak pakai modal, dia pakai modal air liur. Kita cari prospek, kita present kan. Prospek present, lebih lama-lama kita pandai lah kan. Tapi dalam bahagian orang kata perancangan ni kita kena prepare sekarang. Tak kisahlah you nak cari siapa-siapa, tapi kalau kata you berminat nak bersara awal, sebab you tak nak ikut majoriti 67% yang gagal, you start lah kan. You boleh hubungi saya di 018-464-0701. Kita tengok apa yang boleh buat kan. Mungkin you sekarang kerja 100%, pergi kerja, you tak ada pendapatan lain, so kita add in lah kan. Mungkin you tak nak buat ejen takaful sebab you tak ada masa, you takut nak ambil TBE kan. You start dengan affiliate dulu. So FWD dia ada affiliate ni dia refer orang ambil. Contoh orang ambil RM100 sebulan, so dia total setahun 1,200, you dapat 10%, RM120. Sekali orang ambil RM120. Kalau 2 orang ambil dah RM240. Tapi sekali tu lah kan. Tapi dapat juga kan. So tengok, mungkin bila you dah orang kata dah mahir, dah pandai, dah ajak orang macam mana nak ambil takaful, you boleh jadi agent full takaful. Ataupun you minat dengan investment, you boleh jadi unit trust consultant, you boleh jadi macam-macam lagi lah. You ambil program IFP, Islamic Financial Planner kan. You ambil CFP, Certified Financial Planner.
ataupun you jadi unit trust consultant biasa je kan. You close lah kawan-kawan you kan, kawan-kawan you yang ada KWSP, sebab dia orang boleh invest dalam account satu tu boleh invest dalam unit trust, tapi you kena pilih unit trust yang orang kata boleh invest lah, sebab dah banyak unit trust company tak semuanya diluluskan oleh KWSP untuk investment. Tapi you kena tahulah. So ada company memang dia unit trust tapi dia tak diluluskan oleh KWSP, so you tak boleh lah buat investment melalui account satu. So bila you jadi unit trust consultant, you boleh jadi PRS consultant, iaitu private retirement scheme. Macam tu juga, tak semua unit trust company diluluskan oleh PPA, Private Pension Administration, untuk dijadikan tabungan khas untuk PRS. So you kena faham. So you boleh belajar lagi, you boleh masuk Asali Trustee sebagai pakar perancang harta pusaka. Sini you akan belajar tentang wasiat, tentang hibah, tentang harta pencarian, tentang amanah. So benda-benda ni bila you belajar, you boleh close untuk diri sendiri dulu. You close buat wasiat untuk diri sendiri, buat wasiat untuk wife kan, lantik wife sebagai pemegang amanah untuk anak-anak bawah umur. Kita rancang dulu harta kita. So dengan automatik bila kita ambil benda-benda ni, walaupun mungkin kita tak berjaya nak jadi MDRT, kita tak boleh nak close big deal kan, tapi kita boleh close diri kita. Bila kita boleh close isteri kita, kita boleh close adik-adik kita, itu pun sudah cukup lah kan, sebab benda ni instrumen yang penting. Bila instrumen ni kita berjaya close tu diri sendiri, maknanya next kita prepare untuk masa depan. Masa depan kita apa? Itu yang kata tutup hutang. Nak tutup hutang ni mudah dia sebab apa? Kita kena tahu jumlah hutang kita dulu. Kena senaraikan semua. Bila kita tulis wasiat, kita kena senaraikan hutang-hutang kita. Hutang ni, hutang rumah, hutang kereta, hutang PTPTN, hutang kad kredit, hutang personal loan. Semua hutang kita senaraikan, dah ambil tahu baki dia. Baki ni penting. Bila you kira baki, you total, you letaklah dalam kolom kan, sebelah dia berapa baki semasa, and then you top up semua. You tengok protection you cukup tak, takaful you tak. Kalau you takaful you tak cukup nak cover, mungkin yang ada you ambil sekarang, you letak penama hibah isteri. So jangan you ambil tambahan kan, jangan letak hibah, letak penamaan wasi, sebab you dah belajar hibah ni hadiah bagi dekat manfaat takaful tu, manfaat kematian tu, dia untuk isteri tu, kegunaan dia kan, terpulang pada dia lah nak buat apa. Tapi kalau kita ambil untuk dengan tujuan untuk membayar hutang, kita kena lantik wasi lah. Wasi ni boleh lantik isteri tu lagi sekali, tapi cakap pada dia, benda ni abang buat penamaan wasi supaya kalau berlaku apa-apa manfaat kematian tu, diamanahkan pada dia lah untuk tolong bayar hutang. So baki tu dia kena tanyalah waris faraid kita. So you kenal. So bila you buat wasiat, you kenal lah siapa waris faraid you kan. Kalau you tak ada anak, so waris faraid you isteri, ibu bapa, adik-beradik. Kalau you ada anak lelaki dan anak perempuan, you selagi ada ayah, so ayah, ibu, isteri, anak lelaki, anak perempuan. So kalau tak ada anak lelaki, ayah tu jadi stopper. Kalau ayah dah meninggal, baru replace dengan adik-beradik. So you belajar kan, you belajar. You tak perlu takut dengan faraid, you tak perlu menakutkan orang semata-mata nak jual takaful kan, seolah-olah macam semuanya kena hibah. Kita tak jual hibah, kita bantu merancang. Merancang, takkan semua benda kita nak buat hibah kan. Itu lain, itu lain cerita. Kita sebenarnya kita orang Islam, kita buat perancangan harta Islam. Dalam Islam dia faraid tu tak boleh lari. Tapi tak semua benda boleh faraid. Contoh kereta ni dia geran, dia boleh boh satu nama je kan. Macam mana nak letak nama isteri 1/8. Jadi situ adanya taharus atau persetujuan sama waris. So kita boleh letak dalam wasiat tu, kita letak kereta ni bagi pada isteri. Dan insya-Allah kalau kita dah tulis dalam tu, tak ada siapa nak bantah sebenarnya. Ramai orang dia berfikiran negatif.
Yang jadi bantah ni bila tak ada apa-apa, cakap mulut saja. Cakap mulut ni dia akan jadi masalah. Sebab cakap mulut, hukum dia tetap wajib. Cuma undang-undang tak iktiraf, kan, sebab tak ada hitam putih. Contoh Datuk, dia cakap dia nak kata bahagi tanah ni kepada cucu. Sebab cucu tu bukan waris, dia ada anak lelaki. Wajib tak bagi? Bagi, wajib. Tapi disebabkan cucu bukan waris, dia tak terlibat dalam perbicaraan pusaka. So, dapat dekat anak-anak dia juga melalui faraid. Tapi dia tak boleh laksanakan. Jadi, lepas dia orang bahagi tu, yang dapat bahagian tanah tu, dia kena tukarlah nama tu melalui hibah mutlak. Contoh hibah mutlak kepada cucu tu tadi, anak dia tadi. Kalau dia tak buat macam tu, kan, berdosa lah sebab benda tu wajib. Jadi, bila kita buat mulut, dia jadi susah sebab mahkamah tak boleh tentukan. Kalau pergi pejabat pusaka kecil pun dia tak boleh sahkan. So bukan kata tak boleh, kan, bila orang kata cakap mulut, semua paksa pergi mahkamah syariah. Bila pergi mahkamah syariah terbantut pula lah proses perbicaraan pusaka tu. Jadi bila kita ada hitam putih, tak perlu dah nak pergi mahkamah syariah, kan, lagi cepat lah. Cuma kita perlu sediakan orang kata wang yang cukup, tunai yang cukup untuk uruskan urusan pentadbiran tu. Sebab mahkamah tinggi ni dia ambil apa orang kata upah yang tinggi jugalah, kan. Bergantung lah. Kalau kita sedia awal, kita ada takaful, kita boleh guna sumber daripada takaful. Kalau kita ada simpan khas untuk tabung pusaka, kita boleh guna daripada situ. So terpulang, kan. So yang penting kita bila kita dah orang kata kita dah start agresif simpan, kan, kita ada banyak instrumen, kita ada ASB, tabung haji. Once kita dah ada 100k, 200k kat situ, kita dah boleh snowball masuk ke tempat orang-orang kaya, high net worth individu. Benda ni kalau orang-orang biasa, dia hanya nampak dekat instrumen macam ni saja, kan. Orang-orang biasa dia akan nampak main trading saham, forex, main emas, benda-benda kecil ni lah, benda-benda modal kecil. Benda-benda ni semua bagus. Saya tak kata tak bagus. Begitu juga dengan unit trust, PRS, kan, benda-benda kecil. Benda-benda kecil ni kalau kita buat lama-lama dia jadi besar, kan. Tapi once you dah ada, orang kata you punya orang kata bola salji tu besar, kan, takkan you nak apa buat benda-benda kecil, you kena masuk benda-benda besar lah. Benda-benda besar ni yang orang biasa tak masuk, iaitu short term sukuk atau private equity, kan, di mana you dapat return yang lebih tinggi. Di mana company ni dia perlukan duit modal 100k 200k untuk menjana pendapatan, kan, untuk dia orang rolling. So you masuk dekat company before they listed as IPO. Ini yang penting, ni keyword dia. Keyword dia, kita kena kumpul modal 100k 200k. Ini bukan saya kata, tapi investor lama yang kata, iaitu apa, Charlie Munger ke. Charlie Munger ni dia partner kepada Warren Buffett. So once you ada 100k 200k, you boleh dah snowball. Lebih mudah untuk you snowball. So kita boleh buat lagi satu cara, iaitu cara Robert Kiyosaki lah. Robert Kiyosaki ni dia tak minat simpan dalam paper ni. Dia adalah orang yang simpan dalam gold dan juga real estate. Tapi cara dia adalah money is debt, iaitu melalui financing lah. Cara paling mudah ialah kita financing melalui hartanah. Kita beli rumah yang ada cashback, ataupun kita refinance, remortgage hartanah sedia ada. Ataupun melalui juga pembinaan banglo, di mana you boleh cashback sampai 50%. So ada banyak teknik hartanah ni. Kita tak boleh nak cerita dekat sini sebab bergantung, kan. Sebab rumah lelong pun salah satu daripada under value yang baik juga, kan. Beli rumah ayah, rumah ibu, adik-beradik, rumah kawan itu pun salah satu daripada teknik-teknik yang ada dalam hartanah. Itu juga dengan bina banglo atas tanah tu, kan. So semua teknik-teknik ni dia boleh menjana duit walaupun dia bentuk financing, tapi kita cagar tanah tu atas nama kita lah, kepada bank atau LPPSA, di mana kita boleh dapat cashback tu, di mana duit yang besar tu kita boleh terus saja, kita tak perlu tunggu dah kumpul kecil-kecil, kita terus saja masuk dalam orang kata high net worth individu punya tu.
Ini benda ni penting. Ini secret dia sebenarnya. Sebab kita orang dah nampak. Kita orang dah nampak benda ni. Orang kata, kalau kata orang biasa-biasa dia tak nampak lah kan. Tapi kalau orang tu dia ada pengetahuan. Contoh yang masuk dengan kita ni lawyer. Yang masuk dengan kita ni adalah kan orang-orang yang apa, doktor, orang engineer, orang kata bukan engineer biasa-biasa ni kan, engineer Petronas kan. So dia orang faham, dia orang tahu. Itu juga dengan ada juga accountant kan, yang dia pernah belajar tentang type business macam ni. So kita yang di luar sini kita tak tahu sebab apa, sebab benda ni private. Bila private dia tak link dengan bank. Dia tak link dengan bank. Bank ni dia jual hutang dengan dia juga jadi ejen takaful, dia juga jadi ejen wasiat, dia juga jadi ejen unit trust kan. Dia buat benda kecil-kecil ni. Sama je macam kita kan. Kita ni peringkat di bawah, tapi once kita dah naik hierarki tu, dia ada instrumen lain yang kita sendiri terkejut kan. Lepas tu orang kata scammer ke ni? Bukan scam lah. Tak ada scammer. Tapi saya tak cakap lah tentang orang kata orang memang tak percayalah. Tapi kalau orang tu dia ada pengetahuan, dia ilmu dia lebih kan, dia pernah dengar tentang ni, dia akan percayalah kan. Sebab benda ni dia memang ikut rules and regulation, sebab ada akta dia, bukan dia ikut suka-suka kan. Dan kita bukannya orang kata ni di audit. Dia adalah patuh syariah. Maknanya patuh syariah ni dia kena ada audit. Dan dia juga diaudit oleh SC kan. SC ni kita tahu Securities Commission, dia di bawah bank negara. So semua orang kata benda-benda investment ni dia melibatkan amla kan. Benda-benda tu semua kena jaga kan. Kalau tidak dia akan menyebabkan perniagaan tu orang kata dibekukan, SPRM akan serbu. Jadi benda-benda ni kena jagalah. Sebab tu sebenarnya orang kata ini adalah fast track lah untuk kita. Kalau kita nak, tapi kalau kita tak nak, kita boleh ikut yang kecil-kecil tu lah. Bukan salah, tak salah, tapi saya cuma orang kata kalau kita ikut yang kecil-kecil tu pun alhamdulillah, RM250 tiap-tiap bulan kita ni boleh tolak cukai 3,000. Betul, tapi terpaksalah kerja sampai umur 60 kan. Semua kat situ aku lagi 30 tahun nak bersara berjaya ke aku kan. Ada lebih baik kita buat perancangan yang mungkin agak short term, dalam 5 tahun kita dah boleh orang kata dah bersara. Itu lagi baik. Bila kita dah boleh bersara awal kan, kita punya orang kata beban tu kurang, kita lebih banyak berfikir kan. So kita boleh bantu lebih ramai orang. Kita tak adalah orang kata terdesak sangat kan. Kalau kita macam saya jual takaful kan, orang nak ambil, saya tak pujuk pun. Kalau dia nak ambil, dia nak ambil. Kalau dia kata dia tak nak ambil pun tak apa, kita tak rasa kecil hati. Kalau kata bulan lepas tak ada sale pun tak perlu nak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita dah ada ilmu, kita dah tak ada hutang, kita ada passive income. So bila kita ada ni, kita buat santai lah, tak adalah stres kan. Kita tak adalah orang kata pergi pagi balik malam nak buat sale pula kan. Padahal kita dah bersara. Kita kata kita tak nak kerja dah, tapi kita pergi pula pagi balik malam. Kita nak jadi MDRT, itu bukan kerja kita. Kita nak santai. Sebab KMWM ni kita untuk orang yang nak santai. So siapa-siapa yang nak santai, nak bersara awal, nak tutup hutang awal, bina aset passive income, anda digalakkan untuk join kita di kat KMWM. Tapi kita start kecil-kecil dululah kan. Kalau kita tak start kecil, macam mana kita nak snowball tu? Itu yang penting. Okay, ini nasihat saya lah. Sebab kita tengok ramai yang dah gagal. 67% gagal tu adalah majority. So kita tak nak ikut majority. Okay, kita buat set up kita 5 tahun, 10 tahun kita dah bersara. So kita buat relax kan. Duduk kat rumah pun orang kata kita sambil-sambil main Facebook, tak susah mana pun boleh jual takaful, boleh jual unit trust, boleh jual wasiat kan. Benda tu penting. Penting untuk permulaan. Tapi once kita dah dapat naik ke puncak,
Kita buat snowball lah kan. Snowball dengan apa yang kita dah bawa tu. Lagilah dia akan membesar. Okey. Ini lah apa orang kata rahsia dia. Tapi rahsia ni pun kita tak boleh orang kata outspoken sangat kan. Sebab benda ni private equity. Private equity ni maksud dia tak kena mengena dengan pasaran saham. Tak ada kena-mengena dengan orang kata money market di luar sana. Dia adalah pasaran modal untuk company. So apabila dia private equity, dia adalah private placement. Maknanya kita kena discuss secara private lah kan. Tu dia punya rules and regulation yang dah telah ditetapkan kan. Kita tak boleh lah war-warkan benda ni dekat secara public. Tapi ada preview. So kalau you rasa nak join, nak dengar dia punya preview, bagi nama lah. Bagi nama, bagi IC maklumat apa semua, kita daftar lah. You boleh join lah preview tu. Tak ada masalah. So tapi yang sebelum you boleh join sebagai high net worth individu, you kena buat kecil-kecil dulu lah. Kumpul dulu. Baru you boleh join. Itu. So siapa yang dah nak join to the club, okay, usaha dari sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.